Satu penemuan berusia 14,000 tahun. Jangka hayatnya melangkaui Perak Man. Satu-satunya rangka yang dalam keadaan kita panggil sempurna lah. Rangka manusia ditemui dalam keadaan meringkuk. Gua Musang, Kelantan. Kawasan ini amat terpencil. Sebelum Gua Musang diterokai, kawasan ini pernah dihuni oleh masyarakat orang asli yang hidup secara nomad. Pos Pulat terletak kira-kira 1 jam perjalanan dari Gua Musang menjadi penempatan orang asli suku kaum Temia. Sebelah kanan dan kiri dapat dilihat kelapa sawit mengelilingi di sini. Jadi ini adalah laluan harian pengkaji sejak September tahun lalu. Daripada Pos Pulat menuju ke Gua Keledong mengambil masa sekitar sejam dalam 40 km. Menuju ke Gua Keledong dari Pos Pulat menitip kesabaran yang tinggi, cukup mencabar. Laluan tanah merah yang tidak rata menjadi jalan utama untuk lori kayu balak yang bertembung dengan kami sepanjang perjalanan. Bermula pada tahun 2018, atas inisiatif Tenaga Nasional Berhad TNB, Pos Pulat menjadi tumpuan sekumpulan pakar arkeologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Ini susulan rancangan kawasan Nenggiri akan dibangunkan untuk projek empangan hidroelektrik. Atas kepentingan kelestarian kehidupan sejagat, TNB peka terhadap tapak ini mempunyai tinggalan artifak dan ekofak yang perlu diselamatkan. Projek empangan Nenggiri adalah sumber tenaga boleh baharu kepada negara dan akan mula dilaksanakan bagi memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat seperti bekalan air bersih dan tebatan banjir untuk negeri Kelantan. Bermula sejak Disember 2022, aktiviti penggalian atau ekskavasi di Gua Keledong Kecil bermula. Pada akhir bulan itu, rangka manusia prasejarah berjaya dijumpai oleh pihak pengkaji. Daripada penemuan, penggalian dan pembersihan perlu dilakukan bagi menampakkan keseluruhan rangka. Proses itu berterusan sehingga hujung Januari tahun ini bagi memastikan tulang itu dapat digali sempurna tanpa ada sebarang kerosakan. Ini dilakukan bagi menyelamatkan khazanah penting dalam sejarah tamadun dan budaya manusia. Pihak TNB melantik UKM Pakarunding sebagai pasukan arkeologi utama dalam kajian yang melibatkan hampir 30 tenaga kerja terdiri daripada pensyarah dan dibantu oleh pelajar sarjana. Selain itu, beberapa penduduk kampung yang berpengalaman turut menghulurkan khidmat. Manakala kerja kaji gali dilakukan oleh mereka bersama Jabatan Warisan Negara yang berfungsi sebagai penasihat. Boleh kongsikan apa peralatan yang digunakan dalam kajian ini? Antara alat yang digunakan scraper kalau untuk menggali, buat ekskavasi. Tapi kalau macam kalau kami jumpa alat batu ke apa, kami akan guna berus sebab alat tu mungkin fragile, sedikit rapuh. And kalau guna tulang pun kami akan bersihkan guna berus. Jadi so far 2 alat lah, scraper dengan berus. Sebab semua alat rapuh kan, alat lama, so tak boleh guna alat lain lah selain sebab setiap lapisan tu berharga lah untuk kami. Mungkin ramai yang tidak tahu, petugas ini bekerja dalam kawasan yang sempit. Panjangnya 2 meter, lebarnya 4 meter dengan kedalaman 2.8 meter untuk melihat rangka ini. Jadi depan saya betul-betul rangka yang berusia 14,000 tahun. Berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang arkeologi, Ketua Penyelidik Profesor Madya Dr. Zuliskandar Ramli antara tunjang utama dalam proses kajian ini.
Mula-mula kita jumpa satu tengkorak manusia yang berdasarkan kepada fakulti pergigian, berdasarkan mandible itu. Tengkorak tu mungkin individu lelaki tapi bila kita buka lagi, pada masa tu kita buka petak ekskavasi tu seluas 2x2. So saya dapati bahawa kita perlu buka lagi satu petak 2x2 untuk kita lihat ke mana rangka tu ataupun sambungan kepada tengkorak tu pergi. Tapi bila kita buka lagi sebuah petak yang berkeluasan 2x2 tu, didapati bahawa kita jumpa rangka lain pula. Yang mana rangka ni dalam keadaan yang lengkap. Dia mengiring ke arah barat daya. Busuk ni pelvisnya lah. Dan rangka ni merupakan satu-satunya rangka yang dalam keadaan kita panggil sempurna lah ataupun lengkap, yang masih dalam keadaan baik. Dan berdasarkan kepada stratigrafi itu, saya dapat agak bahawa rangka ni adalah rangka yang mewakili kebudayaan pra-Neolitik lah, yang kita katakan yang paling tua lah yang berjaya kita temui di tapak ini. Posisi rangka manusia ini hampir sama dengan kedudukan fetus dalam kandungan ibu yang sedang mengandung. Di sekeliling rangka, tangan kanan si mati sedang memegang mineral hematit, sejenis galian picih yang banyak ditemui, manakala tangan kirinya pula memegang lutut kanan. Bila kita dah dapat rangka ni, apa yang kita perlu buat? Satu, kita kena buat kerja-kerja konservasi lah. Kita kena bersihkan rangka tu. Kita perlu nampakkan dari segi fizikal dia, kedudukan dia, rangka dia. Dan kemudian kita akan dapatkan dia punya pentarihan tu berdasarkan kepada artifak yang berasosiasi dengan dia. Contohnya, pada kedalaman kita temui rangka tu pada kedalaman berapa, kita akan ambil sampel cengkerang lah. Kita akan hantar ke Beta Analytic Lab di USA untuk buat pentarihan yang memberikan tarikh tu. Kita tak memberikan tarikh suka-suka je. Hasil daripada analisis daripada Beta Analytic Lab yang merupakan makmal utama dalam kerja-kerja untuk pentarihan radiokarbon. Kita juga mungkin akan cuba dapatkan pentarihan daripada gigi rangka tu sendirilah supaya pentarihan tu lebih tepat. Penemuan rangka manusia di Nenggiri, Gua Keledong, melangkaui usia Perak Man yang hanya 10,000 hingga 11,000 tahun. Menurut Dr. Zul Iskandar, kedua-dua rangka ini berada dalam konteks kebudayaan yang sama, cuma lokasi sahaja berbeza. Dan Gua Cha adalah satu tapak gua prasejarah yang terkenal bukan sahaja di Malaysia tetapi di Asia Tenggara juga. Selepas penemuan, rangka diangkat dan kerja-kerja pembersihan dilakukan di galeri sementara di Gua Musang. Sehingga kini, kajian masih dijalankan untuk mencari jawapan mengenai usia sebenar, kisah di sebaliknya dan struktur kehidupan mereka. Berdasarkan penemuan ini, sejarah penempatan dan tamadun awal manusia seperti Perak Man di Malaysia bakal diubah atau dirombak. Hanya masa yang menentukan. Memelihara tinggalan Nenggiri bagai menyimpan bukti sebuah kewujudan manusia yang melangkaui waktunya.